kita sambung bab yang ketiga daripada Kitabul Ilmi. Tajuk kita pada hari ini, Bayanul Qadaril Mahmud minal Ulum Al-Mahmudah. Menjelaskan kadar yang terpuji daripada ilmu-ilmu yang terpuji. Jadi daripada tajuk ini kita dapat faham bahawasanya ilmu-ilmu yang baik untuk kita pelajari itu banyak. Namun jika kita berhasrat untuk mempelajari kesemua sekali, maka itu tidak akan bawa kebaikan pada diri. Kerana mungkin kita akan menyebabkan kita meninggalkan ilmu yang utama kerana sibuk dengan ilmu yang kurang utama, walaupun semuanya baik. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita kadar yang sepatutnya, dan terutama sekali keutamaan ilmu itu sendiri. Hierarki keutamaan ilmu itu yang perlu diberi penumpuan. Ketahuilah bahawa dengan memandang yang di atas tadi, yakni melihat kepada kupasan beliau sebelum ini, maka ilmu itu 3 bahagian. Satu bahagian, jadi cabang ilmu ni, keseluruhan ilmu itu ada 3 bahagian, kata Imam Al-Ghazali. Satu bahagian iaitu yang tercela, sedikitnya dan banyaknya. Itu bahagian yang pertama, mana keseluruhan ilmu itu adalah tercela, sama ada sedikit ataupun banyak. Satu bahagian iaitu terpuji, sedikitnya dan banyaknya. Makna keseluruhan ilmu itu adalah terpuji. Sama ada sebahagian daripadanya ataupun makna kalau banyak kita pelajari, maka semakin baik. Kalau sedikit kita pelajari, maka itulah bahagian kita. Dan semakin banyak, semakin bertambah baik dan utama. Satu bahagian yang terpuji daripadanya, di bahagian ketiga, yang terpuji daripadanya sekadar kifayah, yang mencukupi sahaja. Tidak terpuji yang berlebihan dan yang mendalam daripadanya. Mana kalau kita berlebihan mempelajari ilmu ini, maka dia sudah tidak baik bagi kita. Iaitu seumpama keadaan tubuh manusia. Keadaan pembahagian 3 cabang ilmu tadi, kata dia dapat diumpamakan seperti keadaan tubuh manusia. Di antaranya ada yang terpuji, sedikitnya dan banyaknya, seperti kesihatan dan kecantikan. Jadi kesihatan tubuh bila-bila masa pun semuanya baik belaka bagi tubuh. Dan itu juga kecantikan tubuh pun sama juga. Di antaranya ada yang tercela, sedikitnya dan banyaknya. Mana ada di sana perkara-perkara yang kalau wujud pada tubuh akan merosakkan tubuh. Sama ada sikit atau banyak. Seperti keburukan dan juga kejahatan budi, akhlak yang buruk. Yang buruk. Sikap-sikap, sifat-sifat yang buruk dan juga budi pekerti yang buruk. Dalam apa keadaan sekalipun, banyak atau sedikit, dia akan beri kesan negatif pada tubuh. Dan di antaranya ada yang terpuji kesederhanaan padanya, seperti memberi harta, membelanjakan harta. Seperti membelanjakan harta. Kalau kita belanja dengan elok, dengan sederhana, maka itu baik. Tapi kalau kita boros, tidak terpuji. Walaupun ia memberi juga, walaupun dia masuk dalam kategori belanja. Belanja ini sedikit pun belanja, banyak pun belanja. Tapi kalau sedikit itu membawa kebaikan. Tapi kalau belanja dengan bermewah-mewah itu memberi keburukan pada diri. Dan seperti berani. Kalau berani membabi buta tidak terpuji. Walaupun ia termasuk sebangsa berani juga. Maka seperti itu pula lah ilmu. Ilmu pun sama juga.
Mana ilmu yang ketiga. Ini ilmu yang ketiga. Nanti Imam Al-Ghazali akan sebut kepada kita bahawa ada ilmu ni mana lagi banyak lagi baik. Di antaranya ilmu tazkiyatun nafs, ilmu penyucian jiwa, ilmu akhirat. Lagi banyak kita pelajari maka lagi baik. Tapi ilmu macam fiqh, lagi banyak kita pelajari itu tidak baik. Mana buang masa. Perincian-perincian fiqh. Ada pun fiqh sekadar untuk kita beramal. Itu yang tahap kita orang awam ni begitulah. Ada pun alim ulama, maka bidang dia, maka dia perlu tawasuk, perlu belajar fiqh dengan luas. Tapi orang awam tak perlu belajar dengan luas, kerana dia tidak akan guna pun ilmu tu. Maka bahagian tercela sedikitnya dan banyaknya, iaitu yang tak adalah faedah padanya pada agama dan dunia. Maksudnya mendatangkan faedah sama ada untuk agama dan juga dunia. Kerana kemelaratannya, mana kemudaratannya mengalahkan, yakni mengatasi kemanfaatannya. Walaupun ada kebaikan, tapi kemudaratan itu lebih besar. Contohnya ilmu sihir, mantra dan juga nujum. Nujum ilmu ramalan. Ramalan menggunakan bintang. Sebahagiannya pun tak ada faedah padanya. Walaupun sedikit, tidak ada faedah padanya sekali-kali. Menyerahkan umur yang amat berharga yang dimiliki manusia kepada ilmu itu adalah sia-sia, adalah menyia-nyiakan, yakni mensia-siakan umur. Dan mensia-siakan yang amat berharga itu adalah tercela. Mana mensia-siakan apa saja yang kita sia-siakan, yang kita belanjakan tanpa mendatangkan faedah. Semuanya adalah tercela, apatah lagi umur kita. Di antara ilmu itu ada yang beri melarat, melebihi, mana yang mendatang kemudarat. Ada yang mendatang kemudarat melebihi dari dugaan. Melebihi, buat dalam kurungan lah. Berdasarkan andaian atau dugaan, mudaratnya melebihi akan hasil yang diperlukan untuk duniawi kita. Ilmu yang semacam itu tidak juga masuk hitungan yang dibandingkan kepada kemelaratan atau kemudaratan yang timbul daripadanya. Jadi walaupun ilmu itu berdasarkan dugaan, andaian, dia memberi hasil ataupun kebaikan duniawi, tapi pada yang sama dia memberi mudarat yang lebih. Maka dalam ilmu tersebut juga perlu dijauhi. Adapun ilmu yang terpuji setinggi-tingginya, ilmu yang terpuji, mana sama ada kecil ataupun besar, ialah ilmu mengenai Allah Ta'ala. Sifatnya, af'alnya, sunnahnya dalam menjadikan makhluknya. Sunnah dalam bahasa Arab disebut sunnatu fi khalqih. Ilmu tentang sunnatullah pada makhluknya. Dan hikmah Allah pada tertibnya akhirat atas dunia. Ini ilmu berkenaan dengan kenapa Allah Ta'ala mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu masuk ilmu yang terpuji. Dalam bahasa Arabnya dia kata al-qism mahmud ila aqsal ghayat al-istiqsa'. Ada ilmu yang terpuji setinggi-tingginya ialah ilmu mengenai Allah Ta'ala. Sifat Allah, af'alullah yakni kejadian-kejadian Allah di alam ini. Sunnahnya dalam menjadikan makhluknya. Itu peraturan Allah dalam menjadikan makhluk. Dan hikmahnya, peraturan Allah dalam kejadian makhluk. Dan hikmahnya dalam tertib. Kenapa? Apa hikmahnya Allah menyusun akhirat atau dunia? Yakni Allah mengutamakan akhirat
atas dunia. Inilah ilmu yang dicari kerana ilmu itu sendiri. Inilah ilmu yang perlu dicari kerana ilmu itu sendiri, makna kerana nilai ilmu itu sendiri dan kerana dengannya tercapai kebahagiaan akhirat. Jadi kita perlu ingat balik semasa kita mula buka kitab ilmu, di awal kitab ilmu, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawasanya ilmu itu ada dicari kerana dia sendiri, kerana ilmu itu sendiri, dan juga dicari kerana dia itu menjadi jambatan kepada yang lain. Bukan ilmu itu yang, bukan dia yang menjadi cita-cita, tapi dia tu kalau tak ada, kita tak boleh sampai kepada cita-cita. Ilmu fiqh dia pelajari bukan kerana ilmu fiqh itu sendiri, tapi kerana untuk membolehkan kita beramal dan kepada untuk mencapai keridaan Allah Ta'ala. Tapi ilmu mengenal Allah, memang kita cari ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri yang menjadi tujuan. Menyerahkan tenaga dengan setinggi-tingginya. Mana untuk mempelajari ilmu ini, ilmu mahmudah ini, menyerahkan tenaga dengan setinggi-tingginya kesungguhan hati untuk ilmu tadi. Namun dia kata dia, untuk kita nak mengerahkan tenaga kita dengan sesungguh hati untuk mempelajari, tulis itu sikit, keseluruhan ilmu, sekalipun mahmudah ini adalah di luar batas kewajipan. Kita tak akan mampu. Sebab itu ilmu mahmudah itu sendiri pun, hatalah mengenal Allah Ta'ala pun kena ada keutamaan. Kadar yang mana yang lebih utama untuk kita tuntut. Kalau ada masalah lagi, barulah kita lebarkan. Karena kata Imam Ghazali, ilmu itu adalah laut yang tak diketahui dalamnya. Para perenang hanya dapat. Tulis itu hanya mampu. Hanya mampu. Di lautan lah. Lautan ni dia terlalu luas, terlalu dalam. Jadi seorang perenang hanya mampu merenangi pantai dan tepinya sahaja, sekadar yang mampu ditempuhinya, sekadar yang mungkin ditempuhinya, maknanya mampu ditempuhinya. Tak dapat menempuh segala tepinya, yang mana dia tak akan mampu untuk sampai ke penghujung sebelah sana. Melainkan para nabi dan wali serta para ahli ilmu menurut tingkat masing-masing yang berbeza kesanggupan dan berlebih kurang takdir yang dianugerahkan Allah. Jadi bergantung kepada kehendak Allah pada kita. Jadi sebab itu tak boleh kita dalam mencari ilmu, begitu juga lah amalan sebenarnya tak boleh terlalu tamak untuk nak buat itu, nak buat ini, nak pelajari itu, ini. Akhirnya kita tidak akan mencapai apa-apa pun daripada ilmu. Itulah ilmu maknun, ilmu yang tersembunyi, yang tidak ditulis di halaman kitab. Maknanya ilmu mahmudah ni sebenarnya, dia kebanyakannya itu tidak bertulis. Tapi untuk kita mencapai kepada yang tak tertulis itu, yang hanya diberikan Allah kepada hamba yang dia kehendaki, itu perlu melalui yang bertulis. Maka dia sebut, yang menolong untuk mengetahuinya ialah dengan jalan belajar dan menyaksikan perihal keadaan ulama akhirat, sebagaimana akan datang tanda-tanda mereka. Jadi kedalaman ilmu syarak ini yang tidak tertulis dalam mana-mana kitab. Tapi untuk kita mencapai kepada ilmu mukasyafah, ataupun ilmu dia panggil ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita, perlu mendapatkan bantuan ilmu pengetahuan dengan jalan belajar dan juga menyaksikan perihal keadaan ulama akhirat, sebagaimana yang akan diceritakan nanti kata Imam Ghazali. Itu adalah taraf permulaan. Kalau kita perhati dalam kitab ulasan dalam bahasa Arab,
dia lebih mendalam lah daripada terjemahan ini, di mana Imam Al-Ghazali menyebutkan wahada wal ilmu al-maknun, mana ilmu, kedalaman ilmu yang dicapai oleh para nabi, para aulia dan juga para ulama yang rusuh, yang kemas dan mendalam ilmunya ini, merupakan ilmu yang tersembunyi, yang tidak tersurat pada mana-mana kitab. Namun kata Imam Ghazali, wa yu'inu 'ala tanbih lahu, ilmu yang tersembunyi ini, diisyaratkan kepadanya melalui pembelajaran. Maknanya tanbih. Jadi apa yang kita pelajari ini sebenarnya ilmu Allah Ta'ala itu lagi lebih luas daripada itu. Tapi isyarat kepada ilmu yang luas itu, itulah sebagaimana yang ada dalam Quran dan hadis, sebagaimana yang kita dapat pelajari. Jadi ala kulli hal, yang pertama sekali apa yang ingin Imam Ghazali sampaikan kepada kita, ilmu ini terlalu luas. Ilmu terlalu luas. Dan bergantung kepada sejauh mana Allah Ta'ala ingin berikan kepada kita. Namun untuk mencapai keluasan ilmu itu, kita mesti melalui ta'allum, pembelajaran, wa musyahadatu ahwalil ulama, dan juga menyaksikan situasi ataupun keadaan para alim ulama dan kita cuba mencontohi mereka. Kemudian wa yu'anu 'alaihi fil akhirah, itu permulaan dia panggil. Dan yang menolong padanya mengenai akhirat. Kalau kita asalnya disebut wa yu'anu 'alaihi fil akhirah, dan yang menolong kita untuk mencapai penghujung ilmu itu. Di sini terjemah akhirat. Mungkin wallahu alam, mungkin kita boleh terjemah juga, dan menolong kita untuk mencapai matlamat kita di akhirat melalui ilmu itu. Karena ilmu ini walaupun dalam mana sekalipun, kalau Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang banyak kepada kita di dunia ini, tapi tidak membawa kejayaan di akhirat, itu tidak ada makna. Yang tidak ada makna. Hanya kita sonok dengan kedalaman ilmu, kita dapat ilmu kasyafah dan sebagainya. Tapi di akhirat kita masih muflis. Tak tahulah apa tujuan mukasyafah itu. Maka mungkin sekadar jadi syok sendiri gitu je lah. Jadi sebenarnya tujuan sebenar tu adalah akhirat. Macam mana kita nak berjaya di akhirat? Dapat masuk syurga di akhirat nanti. Itu yang sebenarnya. Ataupun kita terjemah dan yang bantu. Tadi hanya pembelajaran dia panggil. Dan pembelajaran dari para alim ulama. Bersama para ulama itu hanya tambih dia panggil. Untuk mengisyaratkan kita, untuk membimbing kita mencapai kedalaman ilmu. Tapi yang menolongnya sebenarnya itu adalah kesungguhan. Kesungguhan mujahadah, latihan. Kebersihan hati. Jadi apa yang guru dapat ajar kita itu ada batasannya. Tapi kalau kita nak lebih dari itu, supaya Allah Ta'ala memberi ilham pada kita dan mencapai tujuan akhir daripada ilmu, maka itu kata dia memerlukan kesungguhan. Ini mujahadah, riadah, latihan. Maknanya kita melatih diri dengan ibadat, dengan puasa, dengan baca Quran, dengan zikrullah dan sebagainya. Kebersihan hati, kebebasan hati dari segala ikatan duniawi, dan mencontohi kepada nabi-nabi dan wali-wali supaya jelas bagi tiap-tiap orang yang perlu mencarinya sekadar rezeki yang dianugerahkan Tuhan. Tidak sekadar kesungguhan, walaupun kesungguhan itu harus ada. Ini kena letak. Namun
Namun dah jelas bagi setiap orang yang mencarinya ataupun yang tampil mencari ilmu itu, bahwasanya apa yang dia akan dapat ialah sekadar rezeki yang dianugerahkan Allah. Mana dia bersungguh macam mana sekali mujahadah, riadah, kebersihan hati. Kita hanya akan dapat sekadar yang Allah Ta'ala ingin berikan kepada kita. Bukan dengan sekadar kesungguhan. Walaupun kesungguhan itu perlu ada. Kesungguhan itu seolah menjadi kunci. Sebab itu mungkin kita boleh ambil satu hadis Nabi untuk kita faham hakikat ini, di mana Nabi menyebutkan masalah syurga. Tidak ada siapa pun yang akan masuk syurga dengan amalan dia. Dan tidak ada siapa pun yang masuk syurga dengan amalan dia, melainkan dengan rahmat Allah. Para sahabat bertanya, termasuk kamu ya Rasulullah? Rasulullah kata, termasuk aku. Termasuk aku sendiri. Dan melainkan aku ini telah dilimpahi Allah dengan rahmat dia. Dan yang lain itu, maka belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Jadi, tapi adakah amalan tidak penting? Penting kata ulama. Walaupun manusia akan masuk syurga dengan rahmat Allah bukan dengan amalan, tapi amalan itulah yang menjadi kunci kepada rahmat. Amalan itu menjadi kunci kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah di sini. Kita dapat ilmu dengan anugerah daripada Allah. Bukan semata-mata dengan mujahadah dan kesungguhan. Tapi kesungguhan itu menjadi kunci kepada limpahan rahmat Allah termasuk ilmu itu. Maka kita fahamlah apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqal jannah. Yang kita nak itu adalah Allah memudahkan jalan ke syurga. Tapi macam mana Allah Ta'ala mudahkan jalan ke syurga? Maka Nabi cerita, Nabi sebut, iaitu dengan kamu berusaha menuntut ilmu. Man salaka tariqan, barang siapa yang melalui satu jalan, yaltamisu fihi ilman, mencari, di mana dalam perjalanan dia itu dia mencari satu ilmu, sahhalallahu lahu, Allah akan mudahkan untuknya tariqan ila jannah, jalan ke syurga. Adapun ilmu yang tidak terpuji, kesungguhan itu, ini mujahadah adalah kunci petunjuk. Imam Ghazali pun sebut. Kesungguhan, walaupun bukan segala-galanya, tapi adalah kunci untuk mendapat petunjuk. Tidak ada baginya kunci selain dari kesungguhan itu. Adapun ilmu yang tidak terpuji, melainkan sekadar yang tertentu saja daripadanya. Jadi Imam Ghazali dah sebut pada kita, yang pertama ilmu yang keseluruhannya tak terpuji, tercela. Yang ni tak perlu kita pelajari. Jangan sia-siakan umur untuk mempelajari ini. Yang kedua, ilmu yang keseluruhannya terpuji. Keseluruhannya terpuji. Tapi kalau kita nak pelajari semua, memang di luar kewajipan. Dan juga di luar kemampuan. Maka dengan sebab itu, kita pelajari. Dan pada sama kita mujahadah, kita beramal, membersihkan hati. Nanti Allah Ta'ala akan bagilah kepada kita ilmu yang sekadar yang kita perlukan. Kemudian masuk kategori yang ketiga, iaitu ilmu yang mana terpuji kalau kita pelajari dengan kadar perlu saja, tidak berlebihan. Adapun ilmu yang tidak terpuji melainkan sekadar yang tertentu saja daripadanya ialah ilmu yang telah kami bentangkan dalam golongan ilmu fardu kifayah. Sesungguhnya pada tiap-tiap ilmu pengetahuan itu ada yang singkat, iaitu yang sekurang-kurangnya. Mana ada yang minima dia panggil, yang tidak boleh kurang daripada itu. Yang tak boleh kita pelajari kurang daripada itu. Ada yang sedang, iaitu tengah-tengahan. Dan ada yang lebih jauh lagi dari yang sedang itu. Itu tidak terselesai sampai akhir hayat. Manakala kita nak pelajari ke semua, memang tak akan selesai sampai akhir hayat kita. Maka hendaklah anda menjadi salah seorang dari dua. Ini penting. Kita ni hendaklah meletakkan diri kita salah seorang daripada dua orang. Ada kalanya berusaha untuk diri sendiri dan ada kalanya berusaha untuk orang lain. Sesudah menyelesaikan untuk diri sendiri. Mana kita tengok keadaan kita. Bekalan diri cukup ke tak cukup? Belum cukup. Maka kita kena berada dalam situasi orang yang berusaha untuk diri sendiri. Tapi kalau kita perhati, okey dah cukup dah.
kita pun dah mempelajari dah ilmu-ilmu fardu ain tu dah cukup. Okey, sekarang ni kita tampil pula untuk mencari mana bidang fardu kifayah untuk kita bantu pula umat Islam. Ya, ikutlah kalau nak jadi ulama, belajarlah fiqh, belajarlah dipanggil tafsir dan sebagainya. Tapi kalau rasa saya ustaz, saya nak bantu orang Islam dari sudut teknologi. Saya nak bantu orang Islam dari sudut perubatan kerana saya mampu untuk belajar biologi dan belajar ilmu-ilmu sains dan sebagainya, dan saya mampu. Okay, silakan. Tapi setelah kita menyelesaikan keperluan diri dulu, jangan abaikan ilmu fardu ain untuk diri sendiri. Janganlah berusaha untuk orang lain sebelum siap yang untuk diri sendiri. Kalau berusaha untuk diri sendiri, maka janganlah berusaha selain dengan ilmu yang diwajibkan kepada kita menurut keadaan kita dan yang berhubungan dengan amal lahiriah kita seperti mempelajari salat, bersuci dan juga berpuasa. Mana utamakan ilmu yang wajib dulu, walaupun untuk diri sendiri. Ilmu yang terpenting yang disia-siakan, ilmu yang paling penting namun disia-siakan oleh semua orang, ialah ilmu sifat hati yang terpuji. Sama ada sifat hati yang terpuji atau yang tercela daripadanya. Dan sifat hati yang terpuji perlu kita pelajari untuk kita semaikan dalam hati kita, dan yang tercela pula untuk kita buang, untuk kita bersihkan. Kerana tidak ada manusia yang terlepas dari sifat yang tercela seperti loba, tamak, dengki, riak, takbur, sombong dan sebagainya. Semuanya itu membinasakan. Maka wajib dipelajari supaya untuk bagaimana untuk kita membuangnya. Mensia-siakan kewajipan tadi serta mementingkan amalan lahiriah samalah halnya dengan melakukan perbuatan menggosok badan zahir ketika menderita penyakit kulit dan bisul dan melupakan mengeluarkan benda penyakit dari tubuh dengan bekam dan cuci perut dan sebagainya. Jadi orang yang mementingkan penampilan luaran, ibadat-ibadat luaran, fiqh lah kita kata, tapi tak mementingkan ilmu dalam ilmu hati, sama seperti orang yang sakit, menderita kudis dan bisul, dan lalu dia mengubati dengan hanya meletakkan ubat kulit. Padahal penyakit kulit itu dia datang daripada dalam. Dia ada akarnya. Jadi sebab itu bila kita orang yang menghadapi penyakit kulit, dan tak maksud kulit dia kena bakteria, kulit dia kena kulat ataupun penyakit kulit, doktor dia bukan bagi ubat sapu saja, dia bagi ubat makan, ubat pil makan. Dan dia pesan dekat kita contohnya, dia makan dalam sekian-sekian, jangan berhenti. Bila kita tanya dia, kenapa doktor? Kerana yang kamu nampak tu luaran saja, kulat tu. Sebenarnya dia ada akar dia tu. Jadi akar itu perlu dibunuh. Barulah dipanggil akan automatik akan luaran pun akan hilang yang luaran itu. Tapi kata Imam Ghazali, orang yang mementingkan amal lahiriah ni sama seperti itulah. Dia diubur, dia panggil lotion kulit dan sebagainya, tapi dia tak menyucikan dan dalaman. Sama ada dengan bekam ke ataupun dengan kaedah lain. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, ulama yang kosong. Terjemahan pada Hasyiatul Ulama. Hasyiatul Ulama iaitu ulama yang murahan, ulama yang yang sembang kosong dia panggil. Yang tidak ada ilmu yang sebenar. Dia menunjukkan jalan pada amal lahiriah seperti tabib-tabib di jalanan, yang penjual koyok, menunjukkan jalan dengan menggosok badan zahiriah. Mana tabib palsu yang menunjukkan jalan penyembuhan hanya dengan mementingkan ubat kulit, ubat luaran. Tapi ulama akhirat kata dia tidak menunjukkan jalan selain dengan menyucikan batin, mencabut benda-benda jahat yang merosakkan tanaman dan akar-akarnya dari hati. Mana mengubati daripada punca. Yang mengubati daripada punca, bukan mengubati daripada luaran.
orang kebanyakan menempuh amal lahiriah. Tidak amalan batin. Dengan munculnya ulama-ulama palsu tadi ni, maka orang awam menjadi mangsa. Di mana mereka menempuh amal lahiriah, tidak amalan batin. Dengan mensucikan hati nurani. Jadi macam mana nak menempuh, dia panggil amalan batin itu, iaitu dengan menyucikan nurani. Adalah disebabkan, jadi kenapa orang awam hanya menempuh amal lahiriah, tidak suka amalan batin, iaitu menyucikan rohani? Sebabnya kenapa, kata Imam Ghazali, adalah kerana amal zahiriah itu mudah. Amal zahiriah itu mudah. Macam kita semayang lah. Semayang, takbir, Allahu Akbar, kemudian tunggu untuk bagi salam. Kita tak jaga bacaan Fatihah kita, tidak jaga khusyuk dan sebagainya. Sebab bila nak jaga khusyuk ni memanglah kita kena hadirkan, macam kita baca buku juga. Macam buku. Kalau kita nak baca dengan teliti, kita kena ada pensel, kita kena ada pen, kemudian kita kena rujuk. Bila tak faham, jangan kita biarkan berlalu. Perkataan-perkataan itu kita rujuk kamus dan sebagainya. Dan ketikanya kita perlu menghadap guru untuk faham. Tapi memang susah. Tapi kita akan rasa kenikmatan, dapat maklumat, kita memahami. Tapi kalau kita berlalu begitu saja, mana orang kita hanya seronok orang kata kita baca buku. Hanya dapat itu sajalah. Orang seronok kerana orang kata kita semayang. Ni kita orang tak pernah tinggal, orang yang tidak pernah tinggal salat dan sebagainya. Tapi kita tidak dapat apa-apa pun daripada salat yang kita lakukan itu. Sebab itulah dia panggil perlu mujahadah. Perlunya mujahadah. Sedang amalan hati itu sukar, seperti orang yang merasa payah meminum ubat yang pahit, lalu menempuh kepada menggosokkan badan lahir saja. Sebab dia rasa nak makan ubat ni pahit, maka dia tak mau makan. Maka dia madai dengan mengubati luaran saja, gosok saja. Ada lotion apa-apa, sapu saja, senang. Berbanding dengan nak kena makan ubat, nak mengikut peraturan yang diberikan doktor dan sebagainya. Maka terus menerus ia payah menggosok. Maka besar payahlah dia, dan dengan hanya sekadar menggosok dan tambah pada benda-benda yang gosok, mana menghabiskan duit dan untuk menambahkan benda-benda yang sekadar untuk digosok, sedang penyakitnya terus bertambah juga. Tidak pernah reda penyakit itu. Jadi walaupun semayang tapi masih lagi hati penuh bersarang dengan penyakit-penyakit hati. Jika anda menghendaki akhirat, mencari kelepasan dan melarikan diri dari kebinasaan abadi di akhirat, maka berusahalah mempelajari ilmu penyakit batin dan cara mengubatinya menurut cara yang kami uraikan, yang kami akan huraikan dalam bahagian binasakan, yang dipanggil bahagian Al-Muhlikat, iaitu bab 21 hingga 30 dalam kitab Ihya. Bab Al-Muhlikat. Kata berusahalah, kata dia, untuk baca bab tu, untuk pelajari bab itu. Kemudian sudah pasti hal demikian itu membawa anda, setelah selesai mempelajari bab muhlikat yang binasakan, maka akan bawa anda kepada tempat yang terpuji, yang tersebut nanti pada bahagian berikutnya itu yang melepaskan, iaitu Al-Munjiat. Iaitu bab 31 hingga 40. Iaitu bab berkenaan dengan qisim, bahagian qisim, sukuan yang berkait dengan perkara-perkara yang melepaskan hati atau jiwa. Ataupun sebaiknya diterjemah yang menyelamatkan. Yang tadi membinasakan, yang ini yang menyelamatkan hati dan juga jiwa. Sesungguhnya hati apabila kosong dari sifat yang tercela, maka penuhlah dia dengan sifat yang terpuji. Itulah perlu gandingan tu. Bahagian Al-Muhlikat digandingkan dengan bahagian Al-Munjiat. Dan bumi apabila telah bersih daripada rumput, maka tumbuhlah padanya bermacam-macam tumbuhan dan bunga-bungaan. Jika tidak kosong dari rumput, maka tidaklah tumbuh yang tersebut tadi. Jadi bumi sendiri pun kalau penuh dengan rumput, macam mana nak tumbuh padi? Jadi begitu juga hati manusia kalau masih bersarang dengan penyakit riak, penyakit ujub, penyakit hasad dan penyakit takbur, macam mana nak
nak tumbuhnya ikhlas, nak tumbuhnya redha, nak tumbuhnya rendah diri, dan semua tu sifat-sifat hati yang akan diterima oleh Allah, yang menyebabkan hati akan diterima oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti tidak akan beri guna harta benda ada anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka janganlah anda menghabiskan waktu dengan fardu kifayah apalagi bila telah berdiri segolongan anggota masyarakat yang mengerjakannya. Jadi jangan kita menyebutkan ini dengan fardu kifayah, ya. Dalam keadaan belum selesai fardu ain. Dan fardu ain, apatah lagi di sana fardu kifayah itu sudah ada pun orang yang menyelesaikan dia. Jangan sibuk nak jadi mufti, sedangkan di sana sudah ada pun mufti yang boleh menjawab soalan-soalan. Jadi kita tampil untuk menjawab soalan-soalan, menyibukkan diri untuk mengkaji. Bila nak jawab soalan, kalau tak kaji, jawab salah, maka itu musibah kita di akhirat, memberi fatwa yang batil. Tapi nak jawab betul pula, kita tak cukup alat. Terpaksalah kita semak kitab itu ini, mengambil masa kita. Sepatutnya masa itu kita gunakan untuk mempelajari ilmu yang fardu ain, kerana kita belum lagi selesai ilmu fardu ain ke atas diri kita. Orang yang mengorbankan diri sendiri untuk kebaikan orang lain itu adalah bodoh. Ya, tulis itu. Orang yang mengorbankan dirinya sendiri semata-mata untuk kebaikan orang lain dalam keadaan dia sendiri belum selamat, itu bodoh. Tapi kalau dia mengorbankan diri sendiri dalam keadaan dia memang sememangnya memiliki ubat, dan dia bebas dari penyakit, itu baik. Alangkah dungunya orang yang telah masuk ular dan kala ke bawah kain bajunya dan akan membunuhnya. Mana ular dan kala itu akan membunuhnya. Lalu ia mencari alat pembunuh lalat untuk membunuh lalat pada orang lain yang tidak akan menolong dan melepaskannya dari ular dan kala itu. Mana dalam kain dia ada ular, ada kala. Patutnya dia berusaha untuk membuang kala dan ular itu. Tiba-tiba dia cari, dipanggil pembunuh lalat untuk membunuh lalat yang ada pada orang lain. Ya, dia tak ambil kisah. Maka orang lain belum tentu selamat lagi. Ya, dan dia memang akan mati. Dia akan mati. Jadi sebab itu orang yang bersibuk dengan untuk menyampaikan agama kepada orang lain dalam keadaan agama diri sendiri pun maka dia menggadaikan masa depan di akhirat. Bila anda telah selesai dari urusan diri sendiri dan diri anda itu telah bersih dan sanggup meninggalkan dosa zahir dan dosa batin, dan yang demikian itu telah menjadi darah daging dan kebiasaan yang mudah dikerjakan dan tidak lagi ditinggalkan oleh anda. Ya, mana bila dah dari darah daging kita tu, mana agama tu dah jadi meninggalkan dosa lahir dan batin tu dah sebati dengan kita. Ya, dan dah menjadi kebiasaan kita lah. Ya, dan memang kita tak boleh elak kali dah, memang jiwa kita dah begitu. Maka barulah anda bekerja dalam lapangan fardu kifayah dan peliharalah secara beransur-ansur. Ya, makna fardu kifayah itu pun kena lalui secara beransur-ansur. Bukan sekaligus juga nak mempelajari ilmu fardu kifayah itu. Macam mana beransur-ansur itu? Ya, nak mempelajari ilmu fardu kifayah secara beransur-ansur itu, kata Imam Ghazali, mulailah dengan kitab Allah. Mulai dengan kitab Allah. Kemudian dengan sunnah Nabi. Kemudian dengan ilmu tafsir dan lain-lain, ilmu Al-Quran. Jadi contohnya beginilah. Sebelum kita masuk untuk tawassuk, untuk mengaji dengan meluas tentang kitab Allah dengan sunnah Nabi, ilmu tafsir sebagainya, kita kena pelajari dulu ilmu-ilmu yang paling utama untuk diri. Contohnya kitab Bidayatul Hidayah contohnya. Kitab Bidayatul Hidayah, pelajari kitab itu dulu. Kalau ikut Imam Ghazali, sebab lepas ni Imam Ghazali akan sebut semua kitab-kitab dia yang dia karang daripada awal sampai akhir dalam ilmu fardu kifayah. Dalam ilmu fardu kifayah.
Tapi sebelum itu kita tahulah bahawa Imam Ghazali memang dia telah menulis kitab untuk orang yang Bidayatul Hidayah, orang yang pemula dia panggil dalam mencari jalan hidayah, iaitu kitab Bidayatul Hidayah itulah. Kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kata kalau dalam fardu kifayah pun kena ada unsur-unsur. Kalau betul lah kamu perlu mempelajari ilmu fardu kifayah, maka mulai dengan kitab Allah, kemudian sunnah Nabi, kemudian dengan ilmu tafsir dan lain-lain ilmu Al-Quran, iaitu ilmu nasih dan mansukh, ilmu mafsul, mausul, muhkam, mutasyabih. Demikian juga dengan sunnah. Sunnah pun sama juga. Mulakan dengan dengan berperingkat-peringkat. Kemudian berusahalah dengan ilmu furu', iaitu ilmu mun'i mazhab dan ilmu fiqh, tanpa membicarakan masalah khilafiyah. Kemudian berpindahlah pada ilmu usul fiqh. Demikianlah terus sampai pada ilmu yang lain, selama nyawa masih di kandung badan dan selama waktu mengizinkan. Kita berhenti di situ. InsyaAllah nanti kita akan baca lebih lanjut. Macam mana nak mempelajari ilmu fardu kifayah, khususnya dalam agama. Nak mula daripada mana. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah.